Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang BRM dalam saingan Piala FA. Pada perlawanan ni memang JDT tak bagi muka lah, orang kata, yang mana mereka berjaya untuk membelasah pasukan BRM dengan keputusan 10-0 hasil jaringan hat-trick daripada Forestry, Derusham, Safawi dan sebagainya. Jika kita ingin membincangkan dari segi kualiti pemain serta experience dan juga boleh dikatakan dari segi kecergasan, memang JDT adalah pasukan yang another level untuk dibandingkan dengan BRM yang hanya bermain di Liga M3. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan kekuatan dan juga kelebihan serta apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim pada perlawanan ini. Yang pertama yang saya suka tentang Johor Darul Takzim pada first half adalah dengan adanya Hong Wan pada perlawanan ini, yang mana dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh Hong Wan yang bermain sebagai holding midfielder pada perlawanan semalam menunjukkan satu kualiti serta corak permainan yang menarik apabila beliau berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat-sangat baik, yang mana kita boleh tengok Hong Wan sentiasa bergerak sama ada di bahagian kanan, bahagian tengah ataupun bahagian kiri untuk mencari bola dan untuk menggerakkan build up kepada pasukan JDT di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan Hong Wan punya corak permainan memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cemerlang, tapi sayang hanya diberikan minit permainan sepanjang 36 minit sahaja sebelum ditukarkan dengan Musa CDB. Saya pun tidak pasti kenapa Hong Wan dikeluarkan padahal beliau beraksi cemerlang sebagai holding midfielder pada first half dalam 30 minit yang pertama. Itu perkara pertama yang boleh saya pujilah tentang Hong Wan. Dari segi praising, dari segi build up, dari segi passing, dari segi movement, memang beliau sangat-sangat bagus beraksi sebagai holding midfielder pada perlawanan semalam. Dan dengan umur beliau yang muda, mungkin beliau akan menjadi pengganti kepada Nacho Insa pada masa hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga tentang JDT adalah di bahagian tengah, iaitu Safiq Rahim, yang mana pada perlawanan semalam Safiq Rahim menunjukkan satu kualiti ataupun corak permainan yang memang sukar dijumpai dalam bola sepak Malaysia, yang mana dari segi kreativiti, dari segi vision, memang Safiq Rahim semalam sangat-sangat padu. One touch football yang dimainkan, passing accuracy yang tepat kepada bahagian hadapan, bagaimana beliau membuka ruang kepada Forestry dan juga Safawi ketika melakukan passing, menunjukkan yang Safiq Rahim punya pengalaman, kreativiti dan juga vision memang menjadikan beliau sebagai one of the best midfielder yang pernah dilahirkan di Malaysia. Semalam kita boleh tengok bagaimana gerakan-gerakan yang diaturkan oleh Safiq, dia punya passing macam mana, dia punya vision macam mana, dia punya kreatif di bahagian tengah tu macam mana, dia nak open gameplay sama ada meletakkan bola di belakang pertahanan, one touch football ataupun one touch passing sahaja kepada Forestry, atau bagaimana dia ingin melakukan percubaan, dan yang paling penting beliau pandai untuk menempatkan diri dalam keadaan yang senang untuk beliau passing bola kepada teammate beliau sendiri. Jadi memang wajiblah untuk Safiq Rahim dipanggil oleh Kipanggun dalam perlawanan persahabatan pada 23 ni. Sebab apa? Sebab pengalaman dan juga corak permainan Safiq tu menunjukkan yang beliau sangat-sangat diperlukan di bahagian tengah pasukan skuad kebangsaan untuk menghidupkan lagi kreativiti dan juga memastikan yang bahagian tengah pasukan Malaysia ni hidup dengan adanya beliau sebagai seorang midfield. Itu yang kedua yang saya suka ataupun yang boleh saya puji tentang JDT pada perlawanan semalam. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang JDT pada perlawanan semalam adalah bahagian winger mereka ataupun wingback yang diketuai oleh Safawi di bahagian kanan, dan di bahagian kiri adalah Ahya Rashid, yang mana kedua-dua belah kanan dan kiri pasukan JDT pada perlawanan semalam memang sangat-sangat hidup, yang mana mereka sering kali melakukan gerakan serangan dan banyak kali melakukan switch play, yang mana mereka ada banyak option untuk membuat serangan sama ada di bahagian kanan, di bahagian kiri ataupun bahagian tengah. Sebab apa? Sebab bahagian kanan, kiri dan tengah JDT semalam memang semuanya hidup menentang pasukan BRM. Benda tu memang tidak menjadi kemuskilan lah, sebab menentang pasukan daripada Liga M3 dengan kualiti pemain yang ada pada pemain JDT
JDT, memang sepatutnya mereka boleh bermain dengan baik pada perlawanan semalam. Kanan hidup, kiri hidup, tengah hidup, itu sudah menjadi kemestian kepada mereka sebab mereka melawan pasukan Liga M3 dengan kualiti pemain yang agak berbeza serta fitness level juga berbeza pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang keempat yang boleh saya puji juga untuk Johor Darul Takzim adalah tentang goalkeeper mereka lah, iaitu Haziq Nazli. Pada perlawanan semalam, pujian juga perlu diberikan kepada BRM sebab mereka berjaya untuk mendapatkan satu penalti pada perlawanan semalam. Namun disebabkan kecekapan Haziq Nazli untuk membaca sepakan penalti yang diambil oleh Fitri Omar semalam, berjaya untuk memastikan yang gawal JDT gagal dibolosi oleh pasukan lawan lagi pada season kali ini. Jadi boleh saya bagi pujianlah kepada goalkeeper Haziq Nazli sebab berjaya save sepakan penalti tersebut. Itu yang keempat atau kelima yang boleh saya puji tentang JDT. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang JDT adalah boleh dikatakan pemain-pemain lokal yang diturunkan semalam menunjukkan satu momentum dan juga persembahan yang baik. Terutamanya Safawi Rashid semalam berjaya menemui rentak free kick yang beliau sudah lama tak menjaringkan gol melalui free kick. Semalam beliau berjaya melakukan satu free kick yang cantik. Sumareh semalam diturunkan berjaya untuk menjaringkan gol. Jadi boleh dikatakan Sumareh masih lagi berbisa walaupun jarang diturunkan. Ahya Rashid yang walaupun diturunkan sebagai super sub semalam diturunkan daripada awal minit permainan, masih lagi menunjukkan satu kualiti winger yang sangat bagus untuk JDT. Yang keempat, pemain muda iaitu Darius Sham yang diturunkan buat pertama kali debut untuk pasukan JDT, berjaya untuk menjaringkan gol bagi pasukan JDT walaupun hanya bermain sepanjang 30 minit sahaja. Yang kelima adalah Daniel Amir yang semalam beliau juga berjaya untuk menjaringkan gol dengan satu gol yang agak menarik. Jadi boleh saya katakan pemain-pemain lokal yang diturunkan oleh JDT semalam menunjukkan aksi yang sangat bagus setelah diberi peluang untuk menunjukkan yang mereka masih lagi berbisa walaupun sudah lama tidak diturunkan dan tidak mendapat minit permainan yang banyak walaupun sekadar hanya berlawan dengan pasukan BRM FC pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan JDT. Dan yang untuk kelemahan pasukan JDT pada perlawanan semalam, boleh saya katakan defense department mereka kemungkinan besar yang diketuai oleh Mauricio masih lagi belum compact, yang mana semalam Mauricio saja banyak buat kerja. Aidil kelihatan nampak sangat masih belum mempunyai match fitness yang bagus dan banyak kali tempat ataupun ruang ataupun yang dijaga oleh Aidil berjaya dieksploit ataupun ditembusi oleh barisan serangan pasukan BRM FC sehinggalah mereka berjaya mendapatkan satu sepakan penalti pada perlawanan semalam. Walaupun bukan Aidil yang bagi foul, Mauricio yang Syamil Kutiaba yang bagi foul, tetapi still lagi disebabkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh Aidil ketika itu, yang mana beliau gagal compact, senang untuk di counter oleh pasukan BRM FC untuk mendapatkan sepakan penalti. Secara overallnya semalam JDT memang another level lah kalau kita nak bandingkan Liga Super dan juga Liga M3 ataupun sebuah pasukan yang terkuat, antara yang terkuat di Asia Tenggara ni, memang antara langit dan bumi lah perlawanan semalam. Tetapi secara overallnya JDT masih lagi bermain dengan mentally juara lah. Sebab apa? Sebab mereka tidak memandang rendah kepada BRM walaupun BRM hanya bermain di Liga M3. Mereka masih lagi menurunkan antara skuad yang terbaik untuk memastikan yang BRM dapat sesuatu untuk mereka pelajari sekiranya mereka bertemu lagi dengan JDT pada masa akan datang. Untuk BRM pula, apa yang boleh saya puji? Yang pertama adalah mereka berjaya untuk bermain dengan counter attack. Pada perlawanan semalam, mereka berjaya beberapa kali menggerakkan build up di bahagian hadapan. Tetapi sayanglah build up ataupun counter attack yang mereka lakukan senang untuk dipatahkan oleh barisan pertahanan JDT yang diketuai oleh Syamil Kutiaba dan juga Mauricio. Jadi benda tu mereka perlu improve lagi untuk lebih cepat release ball dan cepat untuk memberi supporting play kepada bahagian hadapan sekiranya mereka melakukan counter attack. Yang boleh saya katakan transition daripada bertahan ke menyerang, mereka perlu lebih pantas untuk memastikan sekiranya mereka melakukan counter attack, mereka ada bilangan numbers of player di hadapan agak 2 ataupun 3 player untuk memastikan yang pemain winger mereka ada bantuan yang diterima untuk menggerakkan counter attack tersebut, bukan hanya membiarkan pemain winger ataupun pemain hadapan mereka berkeseorangan di hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk barisan pertahanan pasukan BRM FC, mereka bermain dengan bagus, sangat compact dan sebagainya.
Tetapi kalau boleh mereka perlu avoid ataupun hindarkan daripada melakukan simple mistake di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti. Yang mana semalam kita boleh lihat beberapa foul yang dilakukan adalah berdekatan dengan kotak penalti. Sepatutnya foul-foul sebegitu perlu dielakkan. Mereka perlu lebih tenang, perlu lebih berjaya untuk kawal situasi tersebut untuk mengelakkan foul dan memberikan kelebihan kepada pihak lawan dengan free kick jarak dekat lah. Jadi benda tu perlu mereka elakkan lagi sekiranya bertemu dengan pasukan yang bermain dengan fast attacking ataupun bergerak menyerang dengan laju dan mempunyai option yang banyak untuk melakukan serangan seperti pasukan JDT, untuk memastikan yang mereka tidak melakukan kesilapan kecil yang membawa padah kepada mereka sendiri. Itu yang BRM perlu perbaiki. Yang ketiga, untuk bahagian tengah BRM, mereka perlu lebih solid dan mereka perlu lebih cepat untuk pressing. Ya, memang betul another level ataupun kualiti yang berbeza, tetapi mereka perlu mencuba untuk memastikan yang bahagian tengah mereka compact dan tidak memberi ruang kepada JDT untuk kawal bahagian tengah pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya BRM bermain dengan bagus walaupun kalah 10-0, tetapi mereka juga menunjukkan satu performance yang agak boleh dipuji, terutamanya ketika melakukan counter attack dan beberapa kali breakthrough di kawasan JDT lah ketika melakukan counter attack. Dan defend mereka pun agak bagus, tetapi biasalah lawan dengan pasukan yang berbeza taraf ni memang keputusan yang perit perlu diakui, tetapi diharapkan BRM dapat pengajaran dan juga boleh belajar something dari perlawanan ni dan boleh perbaiki pada perlawanan-perlawanan yang akan datang dalam Liga M3 terutamanya. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.